Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam Hujjatul Islam Al-Ghazali fi kitabih Minhajul 'Abidin ila an qala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraati amin ya rabbal 'alamin. Qala al-imam Al-Ghazali Warabi'u, muka surat 20 bagi yang ada kitab. Nah, bagi yang ada kitab muka surat 20. Maklumlah, ngaji hal lama-lama sekali dah. Penanda pun hilang habis sekarang. Nah. Jadi ala kulli hal, tengok muka surat 20. Jadi ibarat dia kata warabi'u. Situ. Warabi'u 6 baris daripada bawah. Warabi'u anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala bil hulwi wal murri taridu alaihi halan fahalan wan nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ila al fitnati fastaqbalathu ha huna aqabatul awarid الأربعة فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع رزق، والتفويض إليه جل وعز في موضع الخطر، والصبر عند النزول الشدائد، والرضا عند النزول القضاء. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن التأييد. Baik. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita nak dengar kalam murabbi ummah al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali supaya berlaku sikit suntikan semangat dan apa yang Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita di sini, iaitu kita manusia muslim ini asam garam dalam sebuah kehidupan. Cobaan-cobaan ini berlaku kepada semua manusia. Awak tok guru pondok ke? Awak pegang jawatan ke? Awak merintah ke? Awak bisnes berniaga ke? Ini benda awak kena tahu. Supaya saki-baki kehidupan kita ni, kita boleh prepare elok-elok supaya maqasid hala tuju yang kita nak pergi itu sampai. Maka sebab itulah siapa-siapa yang mengaji kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, maka dia akan rasa walau jutaan titik perbezaan, tetapi di sana masing-masing nampak titik persamaan. Walaupun hanya satu titik. Bila kita nampak titik persamaan, kita datang dari jutaan titik, kita akan bertemu juga di hujung. Itu cara yang dibawa oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Maka pemahaman yang dibawa oleh beliau, rupa-rupanya kita ni manusia, masing-masing ada tanggungjawab dalam agama. Walaupun satu persepsi masyarakat, dia gambarkan kerja-kerja agama ni kerja tok guru, kerja ustaz-ustaz, kerja tok imam, kerja tok bilai, kerja tok siap, dak kerja tok ngulu, ni kerja-kerja agama. Walhalnya Imam Ghazali bagi tahu, kamu duduklah di tapak mana pun, sebenarnya itu tapak terbaik untuk kamu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana akan bertemulah titik
pertemuan di antara tok guru dengan ahli perniagaan dengan ahli pentadbiran, pentadbiran dengan ahli pertanian, semua dia faham kata aku ni rupanya ada khasiat untuk agama aku sendiri. Apa khasiat kita? Kalau seorang driver lori tanah, dia faham dengan bawa lori tanah ni, ini cara dia nak dapatkan pahala, mesti dia tahu macam mana dia nak khobek pahala dengan bawa lori tanah. Orang yang bersihkan bandaran, dia tahu ini kerja aku, macam mana cara aku nak jadikan ini kerja sebagai ibadat khususiah bagi aku. Maka bila semua ni tahu, maka di sana ada satu titik yang kita akan bertemu. Walaupun kita datang daripada jutaan titik yang berbeza, sebenarnya perbezaan itu tidak akan menghalang untuk kita berada di satu tempat. Sebab di hujung sana kita ada satu titik, dikatakan titik persamaan. Apakah yang menyamakan antara kita dengan yang lain? Iaitu kalimat tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di situ. Baik. Bagi orang yang memiliki kalimah ini, inilah kalimah yang paling kuat. Yang paling kuat dijadikan seteru, yang paling kuat dijadikan musuh oleh syaitan. Mana-mana orang yang ada kalimah ni mesti dikepak, dibunuh, dikerat, dihalang, dibuat macam mana pun supaya hidup dia jangan sukses. Kenapa? Kerana orang yang memiliki kalimah ini sebenarnya sebelah kaki dia tu dah duduk dalam syurga dah. Nak bagi langkah sikit lagi ya. Nak bagi langkah sikit lagi bagi masuk dalam syurga. Lagu tu. Maka sebab itulah Al-Imam Hujjatul Islam dalam siasatan dia macam kita lah. Bila berlaku satu kes, polis dia siasat. Bila dia siasat, lagi lama kes tu lagi berulang-ulang, lagi banyaklah ilmu dia dapat. Nah, sebab tu dia boleh tangkap orang curi. Baik, Imam Ghazali dia menyiasat. Apa yang menyebabkan manusia ni jatuh? Apa yang menyebabkan manusia ni tersungkung? Sedangkan manusia ni kalau dia beriman, dia umat Nabi Muhammad, sepatutnya dia kena hebat. Apa yang menyebabkan dia terhalang? Maka hasil siasatan, hasil bedah siasat yang dibuat oleh Imam Hujjatul Islam, rupa-rupanya gangguan ini banyak yang menghalang perjalanan kita. Kita rasa gangguan bila mana start kereta, enjin tak bunyi, Allahu Akbar. Ni pun terganggu juga, tak boleh main mengaji, kita rasa gangguan. Dah, kita rasa gangguan nak pi, semput, senok perut, tak boleh main, gangguan. Di sana masih banyak gangguan-gangguan yang berlaku. Maka sebab itulah aqabah yang keempat yang kita nak dengar pada malam ini, iaitu aqabah al-awaridil arba'ah, gangguan 4 jenis yang mengganggu perjalanan manusia. Walaupun kita kata, dah ustaz, saya ni tak ada ganggu apa pun, nak pergi kerja boleh, nak balik tak ada masalah apa. Kita sedang bercakap, tajuk perbincangan kita bukan perjalanan naik kereta, bukan perjalanan naik kapal terbang. Perjalanan kita, perjalanan yang sangat laju, iaitu perjalanan ruh. Yang dikatakan as-suluk ila tariqil akhirah, iaitu perjalanan ruhani. Sebab tu perjalanan ni kalau manusia tergelincir, bahaya. Nah, macam kita lah bila bawa kereta laju sangat. Nah, sebab tu kelajuan mengikut jalan. Kita duduk depan jalan tu tak boleh laju sangat. Nah, sebab tu kalau benda-benda yang nak laju, kita kata benda apa? Kapal terbang, kapal terbang, nak terbang ke atas. Pasal kalau duduk bawah, tak boleh laju. Pasal apa? Nak laju kat mana? Gangguan dia banyak di bawah. Nah, tempat dia sempit. Nah, Tuhan nak terbang kat atas, nak tala kat mana punya pasal.
Nah, lagu tu. Nah, maka sebab tu benda-benda yang laju ni, kalau berlaku kemalangan ataupun kesilapan, musibah dia sangat besar. Maka sebab tu Imam Ghazali kata, yang lain suruh orang lain ceritalah. Saya nak cakap, kata Imam Ghazali, soal perjalanan ruh. Maka gangguan yang saya maksudkan juga adalah gangguan yang menyebabkan ruh kita ni boleh laju sampai kepada Allah, tiba-tiba terhalang daripada sampai kepada Allah. Dia nak lagu tu. Jadi dia pun berhujah lah dalam analisa dia, dalam soal siasat dia. Maka dia tebuk, dia faham. Dia kata manusia ni rupa-rupanya tak semudah seperti mana yang diajar oleh tuk-tuk guru PK. Nak semayang rukun 13, nak ambil wudu rukun ada 6. Dah, nak hak tu, nak hak ni mudah. Rupanya dalam perjalanan ruh yang dikatakan ruhani ini, satu-satu ibadat yang manusia nak buat, dia terpaksa menghadapi, mengharungi 7 cobaan-cobaan yang besar dalam hidup. Apabila 7 laluan, 7 cobaan, 7 gangguan ini berjaya dilepasi, maka dia berjaya meletakkan satu ibadat dalam persada yang tinggi, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 gangguan inilah kita dah mengaji dah 3, malam ni masuk yang keempat. Habis 7 ni, satu-satu benda kita buat tu memang pure, solid dia bagi. Lagu tu. Jadi sebab tu kata Imam Ghazali, dia mesti pecahkan dominan ataupun dimensi ibadat yang dipahamkan oleh sebahagian manusia, ibadat salat, ibadat i'tikaf, ibadat haji. Dah, pendek kata hak dak bawa kereta bandaran tu tak nampaklah dia tu nak jadi ibadat. Dah, hak duk pegang mesin rumput duk tebas tepi jalan tu tak berapa nampaklah nak jadi ibadat. Ibadat ni kena pegang tasbih, ibadat ni kena pakai kepiah atas kepala. Jadi Imam Ghazali terpaksa pecahkan semua dulu. Baru dia adun balik, dia panggil. Baik, awak jadi hamba Allah waktu awak duduk dalam masjid ke ataupun keluar masjid pun hamba Allah Ta'ala juga. Manusia akan jawab, saya hamba Allah dah dalam masjid ke luar masjid ke. Sebab di mana-mana tempat keadaan kelakuan saya hamba Allah. Baik, bila awak hamba Allah, kalau begitu awak bolehlah beribadat kepada Allah. Ya, boleh. Baik, bila awak boleh beribadat kepada Allah, kenapa awak hanya kata masjid saja tempat ibadat? Kenapa sapu sampah tak dikatakan ibadat? Kenapa duduk di pejabat tak dikatakan ibadat? Kenapa sign borang bisnes tak dikatakan ibadat? Walhal di mana keadaan tempat awak hamba Allah, awak boleh beribadat. Bila ibadat ni lah tempat yang setan seteru tak habis-habis. Dah, maka proses yang pertama berlaku proses pengasingan. Dah, ahli ibadat, pok-pok tu guru, orang pakai kopiah, orang main masjid. Dah, bagi dia berasa kata dia tu ibadat. Dah. Baik. Buat hak awak lori tanah tu, hak duk bawa lori balak tu, hak duk tebas rumput tepi jalan tu, pok tu jangan bagi berasa kata tu ibadat. Pula dah. Maka di sana akan berlaku pengasingan. Nah, jadi orang-orang ibadat seolahnya dia duduk dalam komuniti kemasyarakatan dia. Orang-orang nu hak nu bukan ahli ibadat, maka dia pun duduk dalam komuniti mereka. Maka antara hak nu dengan hak ni seolahnya tidak ada hubungan. Maka ketika itu masing-masing bergerak dengan cara masing-masing. Maka di sana menyebabkan sukar untuk bersatu. Maka ketika itu manusia akan jatuh. Nampak? Jatuh.
Walhalnya kalau manusia tu faham, hey, saya tebas rumput walaupun saya makan gaji, tu ibadat tu. Kalau saya tak tebas rumput, naik semak samun, orang tengok tak elok, ulak sawah pun banyak, nah ganggu orang nak main masjid. Nah, saya ikat bata tepi jalan tu nak bagi orang berjoging petang-petang tu. Masalah orang hak bukan Islam, dia punya masalah dia. Hak orang Islam pun ada. Jadi satu-satu bata yang saya letak, mesti saya letak untuk ibadat, supaya orang yang duk lari keluar peluh badan sihat boleh main masjid. Jadi kurang-kurang dia sihat, saya tumpang pahala. Benda ni dikat, jangan bagi berasa. Dah, pok tu pok masjid, pok kami pok kontraktor, kami kira makan gaji sudah. Nah, maka menyebabkan orang yang terang-terang boleh buat ibadat, dirasakan kata dia hanyalah buat ibadat. Orang yang terang-terang boleh buat ibadat juga tapi bukan rupa ibadat, dia rasa kami bukan ahli ibadat. Maka ketika itu manusia ni akan rugi. Manusia ni akan rugi. Cuma ibadat ni macam ikan, dia ada lubuk dia. Nah, kita tangkap ikan sekong, kita pituk dalam empangan kelang. Nah, ikan ni dia boleh berenang tang mana dia nak berenang. Nah, jadi tapi dia ada lubuk di tempat dia duduk. Maka sebab tu ibadat ni dia regu dia pahala. Pahala ni ada lubuk dia. Nah, ada tempat. Tempat ni memang untuk khobek pahala saja. Masjid, tempat mengaji, tempat berzikir. Nah, tapi pahala boleh ditemui di mana-mana. Tepi jalan, atas lori, driver kapal terbang atas langit, semua pakak boleh pahala. Maka gangguan ini dibuat oleh dalaman kita sendiri supaya benda yang terang-terang kita boleh pahala, akhirnya kita tak boleh pahala. Itu maksud yang dikatakan awarik, gangguan dalaman. Awaiq yang kita mengaji hari tu, hak tu gangguan luaran. Dah hari tu ingat ke tak? Wallahu alam, hari tu lah. Nah, kita abang hari tu mudah. Nah, ingat tak ingat, tengoklah kitab balik. Nampak? Lagu tu. Nah, jadi hak tu hak jenis orang lain kacau kita. Hak ni dia duk orang kita. Baik. Kalau begitu kata Imam Ghazali, nah, saya baca terjemahan tu. Dan yang ketiga ialah baik. Dan yang keempat ialah Dan yang ketiga ialah kesusahan dan kesusahan. Dan musibah-musibah yang ditujukan ke atasnya. Maksud yang ditujukan yang berlaku kepada kita. Ustaz, saya lah, apa salah saya Ustaz? Tak, saya tak tinggal solat Ustaz. Tak, saya tak pernah kata Quran. Tapi pasal apa Ustaz? Anak-anak saya tak mau dengar cakap saya ni. Tak. Nah, saya heran Ustaz. Nah, saya tak pernah buat benda tak elok Ustaz. Nah, tapi anak saya bagi nasihat tak mau dengar. Saya suruh main masjid tak mau dengar. Duk kira anak kita, anak Nabi pun tak dengar cakap dia. Duk kira anak kita. Nah, anak Nabi Nuh pun tak dengar. Tu anak Nabi. Dah kalau anak kita tak mau dengar cakap kita, nak kata macam mana? Nah, jadi benda ni akan berlaku. Ustaz, saya menega, saya sedekah tapi tak mau nak maju Ustaz. Kena faham, kadang-kadang cubaan Allah. Baik, macam mana cara untuk kita berhadapan dengan cubaan? Sebab tu Imam Ghazali memberikan satu jalan keluar, dia panggil. Baik. Katanya di atas ke atasnya daripada segala arah. Tak kena coba kok depan, kok belakang. Kita berkawan dengan kawan baik, tak sengka-sengka kawan baik kita kilah tangan kita ke belakang. Tak, kita buat menega, tak sengka-sengka orang buat nanya menega kita. Tak, kita abang dah ada satu orang tok guru almarhum baru meninggal baru ni. Tak, tu tok guru antara guru saya jugalah. Saya duduk mengaji dengan dia. Dia beritahu. Satu masa dulu ketika mana dia nak balik daripada Mekah. Dia nak balik Mekah, kawan seperguruan dengan dia mai jumpa dia, beritahu, jom kita dah nak turun Tanah Jawi ni.
Jom kita pergi jumpa Syekh Yasin, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin ni dia dipanggil Khatimul Muallifin Al-Jawiyin. Gelaran yang orang ulama bagi kat dia, penutup atau penyudah ulama-ulama Jawi, ulama-ulama Melayu yang duk pegang kitab dalam bahasa Arab. Dah. Syekh Yasin karangan kitab dia dalam bahasa Arab, Masya Allah, cukup hebat. Tapi dia bercakap Arab tak hebat. Dia tak berapa nak elok cakap Arab dah. Dah, sebab dia lebih suka cakap Melayu. Mau boleh dengan orang Arab boleh nak cakap Melayu. Tapi kalau dia karang kitab, pakar nahwu saraf, nak cari satu benda yang salah dalam ibarat kitab, tak jumpa. Tak jumpa. Nah, jadi kata oleh Tok Guru ni, jomlah kita berjumpa Syekh Yasin. Sebab Syekh Yasin ni dia antara ilmu dia yang hebat, dia banyak ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni istilah kita lah, ilmu bomo-bomo, ilmu wirid-wirid, ilmu hikmah. Kata oleh Tok Guru ni, kita nak balik buka pondok, bukan nak buka gelanggang silat, bukan kita nak kata orang. Mana? Siapa nak kacau kita? Dah, tak apalah kalau hang nak pergi, aku tak mau pergi. Kerja lain banyak lagi. Dah, pasal dia pun guru aku juga, aku duk mengaji kitab tauhid, tasawuf dengan dia tu. Cuma ilmu hikmah tak payahlah, tak sah. Maka baliklah Tok Guru ni. Bila balik, dia buka pondok, umur pondok dia 2 tahun ya. Nah, 2 tahun buka pondok, berhenti Isat. Angkat bungkus tikap bantai, anak bini pergi Mekah pula, mengaji pula dengan Syekh Yasin. Mengaji pula lah kitab ilmu hikmat ni. Duk setahun 2 baru balik buka pondok, baru jadi kerja dia panggil. Dah hak sana orang ajak pergi tak mau pergi. Dah, nak ceritanya cobaan itu lumrah. Nah, kat Nabi kita ni orang buat kenat, nak buat kenat. Hak buat kenat kebi tu, mulut tu hak duk kata Nabi Al-Amin. Hak duk abang kata Muhammad Al-Amin, Al-Amin, perak jadi Nabi Rasul. Hak tu kono pula asatirul awwalin. Ni reka-reka pula dah. Lah saat ni hang puji aku, ni hang kata huduh pula kat aku. Nah. Jadi nak ceritanya cobaan. Nah, dia mari bertalu-talu. Baik. Apatah lagi ia tegak berdiri, menyalahi karenah makhluk. Lebih-lebih lagi perjuangan yang kita bawa ni, dah terpaksa berhadapan dengan orang ramai. Siapa nak setuju dengan kita? Nah, lagu tu. Nak siapa nak setuju? Nah, nak bagi orang Tamanta ni keluar ramai. Nah, pihak abang kata gajah terlepas sekok lalu mai ni. Dia pekat keluar tengok habis lagi. Nah, nu gajah zoo nu terlepas sekok duduk jalan makan rumput. Nah, kat keluar habis. Nah, tapi kalau buat kuliah agama, dia lumrah lagu tu dah. Nah, dia panggil hak tu normal dia panggil. Kita jangan duk berasa pelik. Nah, dah perjuangan memang lagu tu. Baik. Dan memerangi syaitan dan melawan kehendak nafsu. Tak dapat tidak dah. Dah. Maka sebab tu Imam Ghazali kata, benda yang saya bercakap, kata Imam Ghazali ni, benda yang aku bercakap ni, kata Imam Ghazali, hak ni macam panadol, ubat bagi semua orang. Nah, semua orang boleh kena sakit kepala, walau dia doktor sendiri, dah hak ni sesuai untuk dia ambil. Dah sesuai untuk dia faham, sebab inilah yang dikatakan suplemen suntikan semangat bahawasanya dah kita ni sebenarnya hebat, cuma kita saja buat-buat bagi tak hebat. Baik, maka ketika itu betapa banyaknya kepayahan yang diteguknya. Dah susah payah nak duri ranjau yang kita hadapi banyak. Dah seorang-seorang anak yang kita nak besarkan. Dah seorang-seorang isteri yang kita kahwin nak pertahankan rumah tangga. Ini bukan cerita mudah. Cobaan-cobaan liku-liku ni banyak. Kalau tak sabar, habis. Baik. Dan betapa banyaknya kesusahan yang menghadapinya. Betapa banyaknya kesedihan dan duka cita yang menghadangnya.
dan betapa banyaknya musibah yang menimpanya, dan itu dipanggil yang ketiga. Bila mana dia semua empat. Bila mana kita berhadapan dengan kepayahan, kita berhadapan dengan musibah, kita berhadapan dengan rintangan, macam mana kita nak kuatkan dalaman kita? Sebagai contohlah, kita tengok kerajaan dia buat hospital ni untuk orang sakit. Dan kita masuk hospital saat yang nak pergi ziarah orang sakit. Siapa yang duduk paling lama dalam hospital? Yang duduk paling lama dalam hospital doktor. Tapi doktor tu tak kena penyakit. Sepatutnya doktor tu kena penyakit mula-mula sekali. Sebab tempat tu kira lubuk sakit. Orang sihat mana mau duduk situ? Sebab tu kita masuk hospital saatnya sebab nak pergi tengok orang sakit. Orang sakit pun acu boleh kalau lega nak lompat katil balik terus. Tak mau duduk. Tapi yang duduk lama tu doktor. Kadang-kadang 10 tahun khidmat di hospital, 20 tahun sampai pencen. Tapi dia duduk lama, dia tak pernah kena penyakit pun. Pasal apa? Pasal dia ada kaedah untuk lawan penyakit. Walaupun dia duduk dalam lubuk penyakit, dia tak kena sakit. Kita kadang-kadang penyakit dua marhalah. Sini sesemak dah. Penyakit jauh lagi, boleh buat jamak qasar lagi. Kita teruk dah, sok-saik dah. Sebab dalaman kita tak kuat. Maka sebab tu bila sebut kata perjuangan, setiap manusia ada perjuangan dia sendiri. Perjuangan dalam umum, perjuangan dalam khusus. Ini benda manusia kena faham. Maka sebab itulah cobaan mai kepada dia. Cara-cara khusus pun kena, cara-cara umum pun kena. Macam mana cara kita nak berhadapan dengan cobaan? Itu dah. Dan yang keempat ialah pelbagai jenis qada daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada manis ataupun pahit, datang menimpanya dengan silih berganti. Kadang-kadang kita tengok qada dan qadar Allah. Macam saat ni lah, ustaz, saya berasa sedih. Anak saya ni lah, saya hantar pitang ni dia lari, pitang nu dia lari. Saya ni habis kudrat dah. Pasal apa jadi macam ni? Apa salah saya ustaz pula dah. Jadi ustaz tu nak jadi pakar kaunseling lah. Mana rebah lagu tu ustaz tu. Nak pas orang. Dah kalau satu anak murid, kalau 100 anak murid, 200 anak murid. Maka sebab tu Imam Ghazali nak beritahu. Sebenarnya ini satu qada dan qadar. Baik, macam mana cara kita nak menghadapi supaya kita tak termasuk di dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Wala taqnut an rahmatillah. Kamu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Baik, bila berhadapan dengan qada, kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, macam mana kita nak menghadapi? Hak saat ni berhadapan dengan rintangan cobaan. Baik. Kemudian kata dia, sedangkan nafsu ketika itu segera marah dan cepat-cepat menuju fitnah. Yakni kenapa begini tidak begitu. Tu. Bukan senang nak terima qada qadar ni. 10 tahun menega untung, masya-Allah. Tiba-tiba sebulan tu menega tak untung. Bang, kalian ni ada orang sihir apa? Pula dah. Hak 10 tahun menega untung tak ada masalah apa? Sebulan menega tak untung. Ni bang, kali ni orang tabuk sabuk sihir ke aku mana pula dah. Kena bagi terima lah sama. Memang usaha ikhtiar itu ada. Jadi hak untung banyak tu, kita tak sedang pun, kita abang kata hak tu kita lah usaha lebih. Baik, kalau rugi sikit orang sihir kita pula dah. Nampak? Baik. Kenapa begitu? Kenapa begini? Baik. Maka di sini ia berhadapan dengan ni aqabah awarid dia panggil. Maksudnya apa? Istilah kitab dia panggil bonggolan-bonggolan ataupun bukit-bukit yang menghalang ataupun penghadang. Kita nak pergi dah, kita nak berjalan dah,
tetapi ada roblong dia panggil. Dah. Macam mana cara kita nak melepasi benda tu? Bila kita berhadapan dengan rezeki, kadang-kadang susah. Dah, mereka kata semayang duha murah rezeki. Saya semayang duha tak murah rezeki pun Ustaz. Duk mahal lagi yang kada. Pula dah. Mereka kata Ustaz sedekah tu murah rezeki. Saya sedekah duit ku pelan habisnya dah. Pula dah. Kok mana ni? Baik. Macam mana kita nak menghadapi situasi ni? Sebab kita faham rezeki duit. Dah. Apa kata kalau orang bagi duit pada kita 1,000? Dah. Nak ambil duit 1,000. Dah. 1,000 ni ambil duit. Dah. Lepas tu dengan syarat mai sini. Dah. Mai ambil duit ni nak bagi 1,000. Dah. Kita pun keluarlah nak ambil duit. Nak ambil duit 1,000. Start motor keluar, kereta belah, kaki patah. Nah, kalau aku tahu aku tak ambil walau 1,000 kaki patah. Pula dah. Pula dia panggil. Dah. Kita faham rezeki duit. Sebenarnya otak kita sihat, mata kita cerah, telinga tak pekak, tu rezeki tu. Itu rezeki tu. Dah, macam mana nak bagi faham? Dah. Kalau hak kita, insya-Allah akan dapat pada kita. Hak orang akan dapat pada orang. Nah, nak bagi faham. Baik, persoalan cobaan. Bila kita dicoba begitu begini, dah. Macam mana kita nak bagi? Kita rasa ini cobaan rempah ratih dalam kehidupan. Barulah kita rasa manis. Sebagai contoh lah. Dah. Kita makan gulai. Kita makan gulai sedap pasal apa? Pasal gulai tu mamak buat? Dah. Pasal gulai tu pakar tomeh buat? Dah. Kita makan gulai sedap pasal dalam rempah tu dia masuk macam-macam. Kalau buah cabai saja, mamak tomeh tak sedap. Nah, gulai cabai saja, benda lain tak ada. Kunyit tak ada, halia tak ada, kakak cabai semata. Nak jadi gulai ke mana ni? Nah, dia sedap pasal dia masuk macam-macam. Sebab tu hidup kita ni memang dia jadi begitu. Nah, Allah Ta'ala bagi macam-macam. Nah, kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita gembira, macam tu. Nah, sebab tu kita makan gulai dalam tu kita jangan berasa ada rempah. Nah, santan pun ada, ayam pun ada, daun kari pun ada, garam pun ada. Nah, asam pun ada. Ni ada belakang. Nah, baru dia sedap. Kalau takat tomeh-tomeh, buh garam tak jadi. Nah, ataupun kita buh santan tak jadi. Dia kena campur macam-macam. Ketika tu barulah dia sedap. Jadi Imam Ghazali nak bagi orang ni berasa sedap. Marilah coba pijaknya macam mana pun. Orang tutup pintu ni, satgi Tuhan buka pintu tu. Dah, lepas sekat pintu ni, satgi pintu ni terbuka. Nah, jadi maknanya, maknanya orang ni orang cekap. Dah, dia boleh bingkai. Tak berjaya meniaga ni, dia kono meniaga lain pula. Tak boleh meniaga tu, dia buat kot ni pula. Dia ketiak, dia kilas, dia pulas kot mana pun bagi dia berjaya. Maka sebab itulah kata Imam Ghazali, sebenarnya saya nak beritahu, nah, kita ni, nah, ada laluan kita. Bila kita masuk silap, undur balik. Pergi pula. Barulah dia panggil, sampai kita tamakun, tetap, itu hak kita. Nah, dah, sebagai contoh lah, kita mengaji. Ustaz, makcik lah mengaji Quran ni, dekat 12 orang dah tok guru ni. Nah, tapi duk tak boleh situ. Tiba-tiba mengaji dengan ustaz tu mudah boleh. Maknanya ustaz tu dikatakan mursyid di sisi kita. Nah, maka kita kena duduk dengan dia. Nah, hak orang lain mengajar. Dah, hukum mim mati, hukum nun mati, hukum ikhfa izhar sama tapi dia tak boleh. Dia tak berapa nak faham. Nah, macam kita mengaji nahwu. Nah, kalau mengaji nahwu, ustaz tu mengaji nahwu pun ajak kitab Matan Jurumiyah. Nah, ustaz tok guru ni pun ajak kitab Matan Jurumiyah juga. Nah, tapi pasal apa kita mengaji kat dia ni? Dia mudah faham lah dah. Nah, mengaji kat ustaz tu tak faham. Nah, dia hurai kot mana, tak tahu. Nah, maknanya ustaz yang mudah kita faham tu, dia adalah mursyid di sisi kita. Dah, kalau gitu kita kena jaga dia.
Sebab dia diizinkan oleh Allah nak buka laluan kita. Nah, tu dengar orang, tu orang lain lah pula. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, macam tu juga kita buat kerja. Nah, istilah orang kita lah, orang tua-tua dia panggil serasi, dia kata. Dah, kitab nak cari kalimah serasi tak ada lah. Dia panggil muwafiqah. Sama. Nah, kita try tak boleh. Perak boleh, elok. Elok tu habuan kita. Kalau gitu, kena duduk tu. Sampai mai isyarat kita pindah, itu cerita lain pula. Maka sebab tu Imam Ghazali nak beritahu, mu duduk macam mana pun cobaan akan berlaku. Jadi dia nak beritahu kepada kita macam mana dia nak ajak skill. Dah. Jadi macam ni, pikut ni sebagai contoh lah. Kalau kita kata lah, dah, orang buka kilang air mineral. Nah, air mineral yang duduk dalam bumi tu, dah, dia kadang-kadang air tu dia kena rawat. Nah, sebab dah, dia kena ada pakar dia mai. Kalau hujan turun banyak, mempengaruhi air dalam tu. Kalau sedut sampai 10 hari tak berhenti-berhenti, mempengaruhi. Dah, macam mana cara nak merawat? Dia kena pakai universiti ke, doktor ke, pakai geologi. Dia ada bahagian-bahagian lah. Nah, hak ni pakar nak merawat manusia supaya manusia tu tak rasa keluh kesah. Manusia tu tak rasa duka cita. Lah, walaupun dia kena musibah, munasabah bagi musibah itu duka cita. Nah, munasabah bagi benda seronok itu gembira. Tapi orang ni dia hebat. Orang puji dia, orang keji dia, duduk tempat yang sama. Dah. Mesti dalam hati dia ni berlaku proses rawatan, dia panggil. Ini benda ni. Nah, maka sebab tu kalau kita kata, pasal apa kita minum air mineral ni sedap, tapi minum hak tu tak sedap. Rupanya hak ni dia dapat KKM tahun 2000 tahun tu tak pernah buat kajian dah air dah. Dah dapat lesen, pakai lesen tu lah 40 tahun menegah tu, tak pernah dia cek balik penapih dia macam mana, dalam tu macam mana. Dah, dia kira aku boleh lesen jalan hak tu. Dah, kilang ni pula air dia sedap. Kita pasal apa? Sebulan sekali, 2 minggu sekali dia panggil pakar. Dia ada makmal dia cek air apa semua. Menyebabkan air dia ni dah jadi elok, kualiti baik. Iman kita pun serupa tu. Dia nak kena cek sedia-sedia. Lega tang ni, saat laki dia sakit tentu. Dah, lega situ dia senak tang ni pula dah. Dah. Macam kita bawa kereta. Nah, ia ada mekanik dia. Nah, maka sebab tu Jepun ni dia reka kereta. Dia hantar mai, dia tak lepas kereta lagi tu. Nah, dia hantar technician kereta, mekanik, spare part kereta. Nah, pasal apa? Pasal kereta duk bergerak ni, takut dia rosak. Maka macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai agama kepada kita. Dia tak biar agama tu duduk lagu tu. Dia hantar mai technician agama. Tok guru, alim, ulama. Pok ni tukang duk hurai. Nah, jadi hurai, mu kena masalah ni, mu kena buat macam ni. Masalah ni kena buat macam ni. Lagu tu. Baik. Kata dia, maka ia perlu menempuhi dengan 4 perkara. Pertama, bertawakal. Azan. Baik, sila. Ada sikit kita baca.
Baik, yang ni saya nak baca saja sebab nak hurai tak ada. Baik. Dia kata, maka ia perlu menempuhinya dengan 4 perkara. Pertama, bertawakal ke atas Allah Subhanahu Wa Taala berhubung masalah rezeki. Masalah rezeki dia kena serah pada Allah. Satu. Baik. Yang kedua, menyerah diri kepada Allah Jalla wa Azza berhubung masalah lintasan. Maksud lintasan hati, bahaya yang selalu mengganggu fikiran. Lama akan jadi risiko ni kok mana risiko. Sebab kita tak tahu. Kita kena serah pada Allah Ta'ala juga. Yang ketiga, bersabar ketika ditimpa kesusahan. Kalau kita kena musibah, tak ada jalan keluar, melainkan kita kena sabar. Sebab kena ingat, hak Nabi beritahu, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Pelik sikit Tuhan ni. Kalau dia sayang pada orang, dia suka coba. Maka sebab tu hak kena teruk cobaan puak Nabi-Nabi. Sepatutnya Nabi tak kena coba lah. Moga tu kekasih Allah. Dah kena coba. Dan cobaan Nabi tak mungkin kita boleh tumpang walaupun sikit. Tak boleh. Pasal apa? Pasal rebah kalau kita kena. Dah. Maka apa yang kita kena ni, dia panggil serpihan ataupun cebisan sikit saja. Bukan hak Nabi kena. Kita tak mampu nak tanggung cobaan-cobaan Nabi. Baik. Yang terakhir dan keempat, ridha ketika menghadapi kepahitan qada Allah Ta'ala. Kalau benda hak elok, kita dikatakan syukur. Kalau benda hak tak elok, kita dikatakan kena ridha. Tak upaya dah nak buat macam mana hak tu. Dah, istilah orang buat lagu lah, suratan takdir yang menentukan. Dah, kita boleh bercakap kebetulan, berbetulan, tapi di sisi Allah tidak ada kebetulan dan berbetulan. Di sisi Allah ketepatan. Dah, ketepatan. Benda tu berlaku tepat, bukan berbetulan. Baik. Maka dia pun berjaya mengambil langkah menempuhi aqabah awarid ini dengan izin Allah Ta'ala dan pertolongannya yang elok. Jadi 4 benda ni bila berlaku, Imam Ghazali beritahu macam mana jalan keluar, kita nak bingkih keluar. Dia bagi kita satu suplemen dia panggil. Maka sebab itulah insya-Allah bulan depan kita akan hurai rezeki itu macam mana, tawakal itu macam mana. Dah, supaya kita faham macam mana hak mereka tu nak, insya-Allah. Kemudian kata falamma faragha min qat'iha wa 'ada ila qasl ibadah nazara fa idzan nafsu fatiratun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lina sawa salli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal 'ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u wa du'a la yasma'. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سووا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون. سووا صفوفكم يرحمنا ويرحمكم الله. نحن لله تعالى صليت على صلي فرض العشاء يا رب العالمين وسلم قبلتنا على الإمام تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. رب اشرح لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. واجب النور وعافنا وعاف عنا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. واجبني وارفعني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. وارفعني وعافني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان الله.
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر واجبني وارفعني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إن العالمين إنك حميد اللهم اغفر لنا وخلنا أنت المخلنا اللهم إنا على جنك وشكرا وحبك ومن وإن مريض وأشبه اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الأمر ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام بحنا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Allah subhanallah 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 al-azim wa bihamdihi qa'iman abadan alhamdulillah 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 Rabbil Alamin ala kulli mu'min Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku ala kulli syai'in qadir ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا التوفيق والهداية اللهم ارزقنا إخلاص في جميع الأعمال والرضا عن جميع الأحوال يا إلهنا فسهل علينا من كل صعوبة بحرمة سيد الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين 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 يا رب العالمين يا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم